Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah ba'd. Teman-temannya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini bersama kita dapat bertemu kembali pada bulan ini di dalam usrah bulanan kita, iaitu terjemahan penawar bagi hati, yang mana kita buka muka surat 137 bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Jadi ujub ini disebut oleh pengarang kitab kita ini, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Beliau menyatakan, ketahui olehmu bahwasanya ujub itu membilang besarnya ia akan dirinya atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya, seperti ilmunya dan juga ibadahnya. Ujub ini ujub, heran diri. Dirinya hebat, akhlaknya hebat, kelakuannya hebat, ilmunya hebat, ibadahnya. Dia perasan diri aja. Ini ujub. Dan tiada takut ia akan hilangnya, dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya, dan sukacita ia dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atasnya, kerana nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiada ada ia ujub, dan ujub itu sebagai ujub itu sebab bagi takabur. Maknanya bermula takabur itu pada ujub, heran diri bahawa dirinya lah yang pandai dalam bagi motivasi, dalam beramal, dalam ilmu, dalam harta, dalam segala-galanya lah. Hasil daripada heran diri itu, maka timbullah takjub. Seumpama dulu kita dah cerita bab sombong kan, takabur, yang mana ia merupakan amalan daripada jin ataupun syaitan, yang dia menunjukkan dirinya tidak mau sujud, tak mau respect kepada Adam kerana menganggap dirinya hebat, wastakbara, dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kafir. Oleh kerana itu asalnya adalah heran diri, lalu jadi sombong. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kenapa? Melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala dengan ilmu, amal dan lainnya. Dan perbezaan antara keduanya bahwasanya takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur di atasnya. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Hanya dia tak cakap orang, dia heran diri je, sendiri-sendiri. Bukan orang puji, tapi dia yang memuji dirinya. Itu dia. Dan bahwasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Jadi hati yang dicela pada syarak, ia itulah akan ujub tersebut. Kagum dengan dirinya sendiri, atau kagum dengan mana-mana kelakuannya. Jadi dia melihat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepadanya dengan ilmu, dengan amal, dengan nikmat tersebut, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia tidak dinamakan ujub. Jika dia melihat nikmat Allah yang diberikan kepadanya dengan ilmu, dengan amal. Tetapi ujub ada sebab-sebab. Jadi takabur tadi kerana dia heran diri dan membesarkan diri, dan tidak ada orang pun yang
yang mengujubkan dia, tetapi datang pada dirinya sendiri. Ya. Tambah lagi membinasakan ia akan pahala ibadah. Kerana dalam syarak tadi dia dah dikira kelakuan hati. Hati dia dah tak betul. Hati yang dicela. Hati yang dibenci. Ya, pada syarak. Oleh kerana itu, batal akan akan amalnya. Mana dalilnya? Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 25. Apa firman Allah Taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma hunain idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Sebut olehmu, hai Rasulullah, akan hari memerangi kamu akan kuat Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain di antara Makkah dan Taif, ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilangan-bilangan kamu, maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Maknanya ini mengherankan diri kerana jumlah yang ramai. Ini adalah pertempuran ataupun disebut peperangan Hunain. Peperangan Hunain berlaku iaitu selepas kemenangan Kota Mekah, ada beberapa golongan lagi yang nak memerangi Nabi. Dan kita dah menang Kota Mekah. Ketika itu hari raya pula. Hari raya. Idul Fitri, cuba bayangkan. Banyak ada orang yang mengumpulkan pula kekuatan, bercampur dengan orang Taif, dengan Hawazin dan sebagainya, maka bertemulah di Hunain. Perjalanan dia menuju dekat dengan Ja'ranah, menuju ke Taif. Ya. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Dan umat Islam ketika itu 10,000. Cuba bayangkan 10,000. Mereka dalam 3,000 je. Ya. Maka kita heran. Idza ajabatkum kasratukum. Aku heran. Kerana jumlah 10,000 sudah pasti di segi zahir boleh mengalahkan 3,000 kan. Kita jumlah, jadi kita heran diri. Ya. Kita ramai tak apa. Akhirnya mereka lalai kan. Musuh serbu dulu. Sedang kita berseronok, bersenang lenang dan sebagainya. Belum membuat persiapan pasukan, mereka dah serang dulu. Kalang kabut pada awal-awal. Ya. Maka inilah isyarat daripada Allah Ta'ala. Wa yauma Hunain, dalam peperangan Hunain. Idza ajabatkum kasratukum, kamu heran dengan jumlah kamu yang kasrah. Pasukan ini ramai. Rupanya dengan sebab keramaian, falam tughni ankum. Tidak akan mengkayakan, tidak akan memberikan kemenangan kamu dengan sebab kamu ramai. Ya. Ini surah At-Taubah. Akhirnya, selepas mereka kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Allah, kembali kepada ketakwaan kepada Allah, maka barulah ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, lalu ketika itu diberikan ketenangan balik, wa anzala alimus sakinah, diturunkan sakinah. Ketika itu baru buat pasukan balik dan menyerang balik, baru dah menang. Ya. Dan dalam kemenangan itulah tanda kesyukuran baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi turun ke Ja'ranah dan dah syukur untuk melakukan apa? Umrah di Ja'ranah. Maka umrah Ja'ranah, umrah yang Nabi sendiri lakukan, yang mana mungkin lebih besar dia punya fadilah daripada kita pergi ke mana? Ke Tan'im. Tan'im isteri Nabi. Kalau di Hunain, Nabi sendiri bermiqat. Maka salah satu miqat yang afdal juga, di samping Qarnul Manazil, di samping Hudaibiyah adalah apa dia? Tidak disebutkan ialah Ja'ranah. Maka Ustaz kan bawa makbul travel pergi ke Ja'ranah. Kali kedua ke ataupun kali ketiga, bagus ya. Kalau tuan-tuan nak ikut Ustaz, nanti bulan depan 1/4 hari bulan pergi umrah sampai 5 hari bulan. Mungkin bulan depan kita ber Zoom ni haji di Mekah. Ustaz dari Mekah. Kita macam biasalah kat jatuh Ahad pertama di mana-mana pun. Sekarang Ustaz pun di Cyberjaya meraihkan cucu dapat anugerah sekolah budak-budak convocation hari ini. Branding Punch. Branding Band.
Nak sebut pun susah. Okey. Ini di restoran atas bumbung ni. Itu kalau ada lalu kawan-kawan sahabat-sahabat sini faham je lah. Yang penting dengar. Buat komen. Suara Ustaz jelas ke? Jelas? 13 orang boleh dengar ya? Boleh. Terang. Ha? So di sini suasana cantik di atas bumbung di restoran. Okey. Jadi inilah dia kita kisah. Boleh dengar semua ya? Boleh. Bagi komen boleh. Okey. Alhamdulillah. Syukur Abang Abdul Haziq. Jadi inilah dia, kita jangan heran sendiri hebat, tetapi semua itu kehebatan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Bila kembali kepada Allah, semuanya Allah akan tolong. Kan? Artinya tidak menolak ia daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya. Kemudian dari kamu membelakangkan akan seteru. Artinya apa dia? Kita lari di tapukan pada awal-awal. Dah baru menang, dah baru bertakbir, dikacau lagi kan. Jadi semangat ramai-ramai nak pergi lawan. Tapi kita lupa buat persiapan untuk melawan musuh. Asyik mungkin istilah kita nak suka sembang, suka cerita kemenangan semalam dan sebagainya kan. Akhirnya diambil kesempatan oleh musuh, diserang awal-awal ketika kita belum siap. Maka jangan buat macam tu. Ya. Inilah dia zaman teknologi, zaman AI ni kan. Kita pun kena ada ilmu, kena menuntut ilmu, kena hantar anak tempat berilmu. Jangan anggap ni dah ada tamat AI, tak payah ilmu lagi lah. Tekan apa saja soalan, tekan chat GPT boleh jawab Ustaz. Tak payah sekolah lagi, tak payah universiti lagi. Jangan. Dia menuntut ilmu, kata baginda, daripada ayunan hingga ke liang lahat. Minal mahdi ila lahdi, tengok. Daripada ayunan, ayunan mana tengah dibuai pun kena ada ilmu. Paling kurang maknya, ayahnya mengajar ilmu tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ilmu tauhid itu. La ma'bud illallah, la masyhud illallah, la mawjud illallah. Apa lagi? Ada 4 tu. Kalimat la ilaha illallah. Paling banyak diajar oleh cikgu-cikgunya. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang mawjud selain Allah. Tidak ada yang maksud selain Allah. Tidak ada yang syuhud, yang disaksikan melainkan Allah. Itu makna la ilaha illallah. Ini kadang kita dah tua, baru tahu Ustaz kan. Budak-budak, cucu Ustaz dah tahu awal. Itu dia. Apa makna la ilaha illallah? La ma'bud illallah. La mawjud illallah. La maksud illallah. La syuhud illallah. Ini hebat-hebat ni. Kita direngkaskan kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Kan baru sekarang kita nak mendalami, dulu sibuk dengan kerja kan, dengan dunia. Maknanya perlunya ilmu. Ya. Itu dia. Walaupun zaman sekarang zaman yang cukup luar biasa. Apa saja boleh tanya dengan AI, dengan chat GPT kan. Itu sebagai langkah awal. Namun kena cek balik. Kadang dijawab silap, kita kena betulkan kan. Jadi jangan mengharap 100% kepada AI. Kita kena ada ilmu sendiri, kena ada stand tersendiri. Itulah kenapa kita kena baca Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, jalan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Tak boleh fikir-fikir sendiri. Itu dia. Okey. Dan mesti bimbingan para ulama. Sebab apa? Nabi tak ada dah. Rasul tak ada dah. Maka ditinggallah waris Nabi. Siapa dia? Para ulama. Mana dalil? Al-ulama'u warasatul anbiya. Itu hadis. Mana dalil Al-Quran? Al-Quran surah Fatih ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Orang paling takut kepada Allah selepas para nabi, para rasul datang. Adalah al-ulama. Itu dia. Maka kita mesti ikut para ulama. Termasuklah kitab yang dikarang ini oleh ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kan? Maka kita pun bimbingan. Kalau kita ambil Quran, baca terjemahan sendiri. Tak tahu kan? Tak tahu. Maknanya lemahnya kita kan? Okey. Kalau kita bolehlah shortnya, Nabi kata tidak akan sesat
kamu selama kamu berpegang kepada dua, itu Al-Quran dan Sunnah kan, itu Al-Quran dan itrati ataupun disebut keluarga aku. Okey, boleh tak seorang pakar sangat dalam bahasa Arab, dia ambil Al-Quran terjemahan. So, macam mana semayang? Dalam Quran tak diajar dalam semayang, hanya disuruh hakimis salat. Kan? Buat salat. So, macam mana nak salat? Ha? Okeylah, Al-Maidah ayat 6 ada sebut. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Apabila kamu salat, pertama kamu kena wudu. Cara wudu ialah kena basuh apa dia? Muka kamu, tangan kamu ke siku, kemudian sapu kepala, basuh kaki dan sebagainya. Dah. Cara salat macam mana? Tak ada kan? Kena ikut cara Rasulullah. Nabi kata, "Usallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. So, siapa yang lihat salat? Nabi tak ada, sahabat tak ada, atau tabiin. Mereka merakam, mereka menyebut beginilah salat Nabi, rukuk, sujud dan sebagainya. Maka dihimpunlah oleh tabiin. Nak salat mesti ada 13 rukun paling kurang. Bermula dengan rukunnya dalam salat itu kena berdiri dengan betul, kena ada niat dengan takbiratul ihram, kena ada baca Fatihah. Semua itu 13 rukun ada tak dalam Quran? Tak ada kan? Ada dalam hadis? Tak ada kan? Tapi disusun pemahamannya, pemudah cara oleh para ulama. Ulama itulah yang memahami Al-Quran dan memahami hadis baginda. Baru mantap. Ini diajar di sini. Itu dia tempat. Ini cucu-cucu kita pula kadang terangkan dengan kita kan. Oh, hebat tuan-tuan. Okey, ini perlunya ulama. Okey, apa lagi? Dan bersabda Rasulullah SAW, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Bermula, 3 perkara membinasakan, ia akan mengejarkannya. Ada 3 perkara boleh binasa hidup kita apabila kita lakukannya. Apa dia? Kata baginda, yang pertama ialah syuhun muta'un. Bakhil yang diikuti. Bakhil. Bakhil apa dia? Kedekut. Dah. Kita tengok apa, orang fakir, orang miskin, orang meminta kepada kita kadang, dah dia tolong reverse parking kita supaya tak kena kereta orang lain. Bagilah RM3. Jangan bakil. Kadang dia tak minta. Dia minta pun kita kena bagi. Kan? Macam hak dia lah. Konon dia bekerja, bagilah hak orang bekerja. Contoh, apalagi orang yang memerlukan. Maka di sini, di Bani Beran diajar budak-budak ni, bagi pada kawan dia. Jadi anak saya ni, dibagi pada cucu ni, duit lebih. Kenapa? Nak bagi kawan, kata. Bagikan apa dia punya nugget tu, kalau dimakan 5 kan, bagi 2 lebih. Itu apa? Bagi kawan. Oh, ini hebat. Yang ada bakhil, kedekut. Ini diajar. Diajar apa tuan? Diajar supaya kita umat Muhammad, umat yang penyayang. Jangan bakhil. Sebab bila kita bakhil ikut, ini orang tanda-tanda kebinasaan. Yang kedua, keinginan nafsu yang dituruti. Keinginan nafsu yang dituruti. Apa maksudnya? Nafsu kita memanglah. Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu itu, kalau ikut dia, mengajak buat jahat. Mungkin depan isteri tak buat jahat, depan suami tak buat jahat, depan anak tak buat jahat, depan mak tak buat jahat, depan ayah pergi ke luar negara, pergi ke haknya, dituruti kan. Kalau di sana tak ada halal haram, semuanya halal. Contoh kan, maka jangan diikuti. Jangan pergi kalau seorang, berdua, bertiga, jangan pergi. Kalau nak pergi dengan ustaz, pergi grup. Kita bulan 2 nanti pergi grup kumpulan ramai-ramai. Ada ustaz dalam. Ada pergi pondok, pergi Baba Ismail, Baba Panjang dan sebagainya, Baba Ali dan sebagainya kan. Kita pergi sana tempat umpamanya menuntut ilmu, menambahkan lagi akan syarahan-syarahan, apalagi kitab-kitab kita ini kan. Diajar di sana di pondok. Tapi dalam bentuk bahasa Jawi tu tuan. Jawi lama lagi. Qolah. Orang belajar Arab dia tak pandai Jawi pun ada juga. Qolah dibaca qauluhu. Qolah. Qolah. Qolah dibaca qauluhu. Itu dia tuan. Kenapa? Tak cukup pengalaman, ilmu dan sebagainya, dan tidak ada guru. Itulah kenapa Imam Ghazali, dan ini adalah poin-poin daripada kitab Imam Ghazali diambil oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili.
Imam Ghazali kata, man laisa syekh fa syaitanu syekhu. Siapa yang tak ada guru, maka syaitanlah gurunya. Itulah. Jadi kita berguru. Terima kasih Hakim Sakafah ni kan. Diminta Ustaz baca ni. Ustaz dah berapa kali khatam ni. Dan dibagi zaman hayah ni. Cucu Abdul Kadir, Ustaz sempat mengaji di Mekah ni. dengan cucunya. Itulah barakah Mekah. Mungkin Allah takdirkan saya dikenalkan dengan Hakim, dengan Sakafah, dan kita dapat baca kitab ini ya. Dan kitab ini Ustaz dah pernah baca khatam di kalau sebaya-sebaya Ustaz mungkin ataupun yang belum pencen di Amanah Capital di Bukit Bintang di tengah bandar metropolitan. Di situ ada surau Ustaz baca ni 2 kali khatam dah. Dulu sebelum corona lah. Selepas corona pengajian tak ada, melainkan pagi area The Wilds depan tu apa Arab Malaysian Bank itu ada setiap hari Khamis minggu kedua. Okey ya. Jadi kita balik apa dia menyebabkan kebinasaan ada 3. Satu apa tadi bakhil kikir yang diikuti. Yang kedua keinginan nafsu yang dituruti. Nafsu memang mengajak yang tak baik, jangan ikut. Kita lawan. Kita jadikan nafsu itu jadi nafsu mutmainnah. Kan nafsu ada 7. Tak apalah. Yang pertama sekali yang dahsyat yang mengajak kepada buat jahat. Kemudian ada nafsu yang disebut nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Ya. Maka nafsu yang tenang itu akan mengajak kita apa? Buat baik. Maka orang yang buat baik ni maknanya buat sesuatu yang halal. Kalau nak suami isteri yang halal, nak makan yang halal, minum yang halal, nak pergi tempat-tempat yang halal dan semuanya nafsu kita dibimbing jadi tenang. Maka orang yang nafsu tenang ini dipanggil juga oleh Allah Ta'ala. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu hebatnya orang yang mengawal nafsu yang tenang tadi yang tak dituruti dalam bentuk yang haram. Ya. Jadi nafsu yang tenang Allah panggil ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ujungnya orang yang nafsu yang dikontrol dengan betul dan menjadi nafsu yang tenang, ujungnya masuk syurga. Maka jangan ikut nafsu yang jahat yang mengajak kita kepada neraka. Yang ketiga, menyukakan dan membilang baik orang yang seorang akan dirinya. Menilai baik itulah ujub. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Menyukakan, membanggakan, mengherankan akan dirinya. Itu dia. Dia jadi apa? Jadi benda yang membinasakan 3 benda ini. Ya. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma al-halaku fi sunaini al-qunutu wal-ujubi. Bermula binasa itu ada pada 2 kelakuan. Pertama, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Saya dah berdoa Ustaz macam-macam doa tapi seakan-akan apa pun tak diterima. Saya minta jodoh pun tak ada Ustaz. Dah ada lari. Jangan buat ini putus asa. Doa lagi mungkin tak sesuai ketika itu. Belum masa dan ketika yang sesuai. Maka tak dibagi ketika itu. Mungkin kita belum ready. Belum ada sijil. Belum ada apa lagi ilmu. Belum ada kemampuan untuk menjaga anak, maka tak dibagi. Ada jemaah ustaz ni 10 tahun yang lalu umur dia 30. Pohon anak dan sebagainya tak dapat. Pergi dengan ustaz tu. 10 tahun. Baru ni pergi pula selepas 10 tahun. Dia mohon anak. Allah bagi. Kenapa? Masa 30 tahun dia busy. Busy dia dalam dan luar negara, dalam dan luar kawasan semua tak sempat. Kalau ada anak memang tak sempat jaga. Jika ada hikmah. Sekarang dia dah dapat dah dapat pekerjaan yang baik, dia bekerja tak sampai 8 jam, kemudian dia hanya menguruskan online, boleh dari rumah dan sebagainya. Maka dia masa yang sesuai untuk Allah anugerahkan anak. Kan ada hikmah. Jadi jangan ada kecewa, jangan ada yang putus asa, jangan. Kerana ia membinasakan. Yang kedua, menyukakan akan seorang dirinya. Itulah heran dirinya.
i'jab ataupun ujub kepada dirinya, ini semua akan membinasakan. Ya. Hanya saja menghimpunkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kedudukan ini kerana bahwasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan kerana tiada harap ia akan dia. Itu dia. Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia kerana sangkanya oleh telah mendapat ia akan dia. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan, maka menjawab ia apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Mereka tak buat. Jadi inilah kadang-kadang kita kita lupa kan, kita konon-konon tak buat jahat, tak buat apa, tapi menganggap dirinya kita dah suci ni, dah bersih ni, dah wasal ni, kepada Allah Ta'ala aja dah wali ni. Sedangkan kita belum lagi beramal kan. Amalan kita hanya cukup yang balik-balik modal. Apa maksud balik modal? Kita yang wajib-wajib saja kan. Salat yang wajib, zakat yang wajib, puasa yang wajib, umrah yang wajib, dan haji yang wajib. Ni mana yang wajib-wajib sekali je kan. Oleh di sana ada amalan-amalan yang mengikuti kepada wajib untuk menggapai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah pasti tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena mencapai apa? Mencapai akan insan yang soleh ataupun hamba yang soleh, seperti mana kitab yang terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali disebut apa nama, Minhajul Abidin. Minhaj, metod, cara nak menjadi hamba yang soleh, yang abidin, yang betul-betul menjadi hamba yang beribadah kepadanya kan. Ini adalah kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali sebelum wafat. Itu bagus. Mana tahu lepas khatam ni boleh kita baca Minhajul Abidin. Yang cantik juga. Banyak sangat di sana apa bahaya-bahaya dalam hidup kita tu mencari Allah Ta'ala. Semua ada di situ. Itu sajalah cadangan. Kalau ada cadangan yang lain lagi bagus. Okey, jadi apa disebut bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat yang lain. Jadi bila masanya ada seorang mengerjakan kejahatan, maka dia jawab apabila menyangka yang dirinya berbuat baik. Mana kita tuju dirinya, itulah kejahatan sebenarnya. Dan memandang seorang lelaki kepada Bashir bin Mansur rahimallahu ta'ala pada ketika memanjangkan ia akan salat dan mengelokkan ia akan ibadah, maka tatkala selesai pada salat berkata ia bagi lelaki itu, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau lihat daripada aku, kerana iblis mengerjakan ibadah dan salat ia beribu-ribu tahun, kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya, jadi ia kafir, wal iazubillah. Artinya dia melihat dirinya banyak ibadah, melihat dirinya banyak puasa, melihat dirinya banyak bersedekah dan sebagainya. Maka ya akhirnya iblis mengerling, iblis memantau. Akhirnya dia buat kita kedekut, dia buat kita ni rugi. Pada pikiran kita dianggap kalau bagi pada orang rugi. Sebab zahirnya macam tu kan. Bila kita ada RM10, bagi RM5. Wakil 5 kan pada zahirnya. Padahal bukan macam tu kan. Allah Ta'ala menyatakan apa dia? Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Perumpamaan orang berinfak pada jalan Allah ialah ibarat seorang memberi apa nama menanam sebiji benih lalu tumbuh 7 cabang dan setiap cabang ada 100. Itu mana 7 kali 100, 700. Pahala sebenarnya bukan habis. Tapi nampak zahir memanglah habis. Tapi berbagai cara, berbagai sebab Allah akan memudahkan kita menggantikan esok, lusa dan masa-masa yang lain dengan gandaan 700 kali ganda. Masya Allah. Dan dibagi ganda ni, dibagi balasan ni adalah sesuai dengan apa tuan-tuan? Sesuai dengan masa dan tempat. Kadang tak dibagi banyak sangat, takut tak ada tempat, tak cukup masa, umpamanya kan. Sekarang di Masjid Ustaz tengah beli apa nama van jenazah kan.
Ha, katalah mungkin dia ada duit, dia bagi ban jenazah satu kepada masjid. Kalau ikut ayat Quran tadi kan Allah akan balas 700 kali ganda ban jenazah. Tapi Allah tak bagi dalam bentuk ban jenazah. Dia dibagi bentuk pahala, bentuk apa nama, bentuk duit ataupun rezeki kepada anaknya, pada cucunya, sejumlah itu. Tapi dalam akaun aja ataupun ketika meniaga dan sebagainya banyak orang beli. Bukan berbentuk yang sama. Kalau bentuk sama apa jadi tuan-tuan? Eh, Dia bagi ban jenazah dapat balasan 700. Mana nak letak? Di rumah kita, rumah banglo pun ada, kalau ada rumah banglo 7 kereta je muat. Kalau rumah teres 2 kereta je muat kan. Katalah muat dalam dalam garaj 2, di depan pintu 2, sebelah bawah pokok 2 ada 6. Mungkin di celah-celah kereta kecil maybe 1 jadi 7. Itu dia. Ha? Mana nak letak lagi yang 700 tolak 7 bagi berapa? 593. Mana nak letak? Dah pasti tak ada tempat letak. Itu pertama. Yang kedua, nak berurusan dengan JPJ. Urusan JPJ satu hari satu kereta aja. Hari yang ada 365 hari. Sedangkan kereta ada 700. Tak cukup masa, tak cukup tempat. Maka Allah tak bagi di dunia. Allah nak bagi di hari akhirat. Kerana luasnya akhirat, luasnya syurga. Apa dia? Seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kan. Carilah maghfirah pengampun kepada Allah Taala, yang tawaran kepadamu ialah syurga seluas langit, seluas bumi. Itu baru ada tempat. Dan sehari di hari akhirat berapa? Alfasanati mimma ta'udun, 1000 tahun seperti hari-hari yang kamu ulang alik. Kita di dunia berapa masa? 24 jam kan? 24 jam pun 8 jam kena tidur, 8 jam kena kerja, 8 jam kena berinteraksi benda-benda lain kan? Tak cukup. Kena masa yang panjang. Masa yang panjang, satu hari 1000 years. Satu hari ialah di hari akhirat bersamaan di dunia 1000 tahun. Baru cukup terima balasan, ganjaran. Sebab banyak masanya. Di dunia tak cukup. Tak cukup masa. Tak cukup tidur pun boleh pening-pening kepala kan. Kalau kita umur macam ustaz ni kan. Tak cukup tidur pun kadang tak makan ubat, tak makan suplemen dan sebagainya. Boleh jadi pening-pening juga kan. Itu dia. Maka perlu ada hari yang mana lebih panjang. Dan di situlah kita mendapat ganjaran tadi. Yang infak satu dibalas 700. Kalau di Mekah kita buat satu dibalas 100,000. Subhanallah. Maka inilah kita jangan bakil nanti kan. Dan jangan mengira bahawa amalan kita itu dah banyak dah. Dah bagi Palestin, dah bagi Syria dah. Jangan. Kita ingat-ingat dah bagi. Kita bagi lagi. Ganjarannya di sisi Allah. Itulah dia kata Bashir bin Mansur. Yang memanjangkan, mengelokkan solat ibadah. Tak kala selesai daripada solat, jangan menipu akan dikau oleh barang yang kau lihat kepada aku, kerana iblis mengerjakan ibadah itu telah beribu tahun. Iblis dah beribu tahun dah buat, tapi akhirnya kufur juga kan. Kenapa? Heran dirinya. Dia diciptakan konon daripada api. Api inilah yang menghidupkan, memasakkan. Mana boleh makan sedap kalau tak ada api? Oh, dibangga diri macam tu. Macam mana boleh makan sedap? Macam mana boleh naik kereta kalau tak ada api, tak ada pemanas? Dibangga diri. Kerana akulah, maka semua boleh berjalan. Kan? Maka boleh diciptakan makhluk lain bernama manusia, bernama Adam ni, dia tak mau respect. Sombong diri, heran diri. Jangan macam tu. Ya. Ketahui ilmu bahasanya sebab ujub itu jahil, dan bahasanya ubatnya ialah ilmu. Itulah kena ada ilmu. Kena pemahaman yang mantap. Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada, ia dengan usahanya, seperti cantik rupanya, elok suaranya, maka tiada patut ia ujub dengan dirinya. Kerana cantik itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Elok suara pun adalah ciptaan Allah Ta'ala. Jangan merasa heran diri. Orang lain tak cantik, orang lain tak handsome, orang lain tak bagus suara. Maka tiada patut ia ujub dengan dirinya. Kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya. Bahkan seyuginya bawa ujub itu dengan Tuhan yang beri akan dia baginya dengan semata-mata lempah kurnianya, dan seugia bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit.
istimewa, di mana istimewa judari penyakit cacar. Dan jika adalah ia ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahakannya, seperti ilmu dan ibadah, maka seyogia bahawa berfikir ia akan pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia baginya. Oleh kerana itu, digambarkan bahawa orang yang ujub itu seumpama penyakit cacar ni. Jadi tak cantik lah. Ini nak menunjukkan bahawa bahayanya ujub, heran diri. Itu dia tujuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dan bahwasanya tiada mudah baginya melainkan dengan anggota dan akal. Dan bahwasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya semua makhluk bagi Allah Ta'ala menjadikan akan dia bagi oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnianya. Demikian juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan kita, kita itu semuanya Allah Ta'ala yang menjadikannya. Jadi menjadikan cantik tadi. Allah yang menjadikan suara yang bagus. Allah. Cuba kalau sekali kita masa serak saja ataupun sakit tekak, seorang penceramah motivasi dan sebagainya, berapa kelas motivasi jam kan, baru ketika itu dia tahu bahawa semua itu adalah kehendak daripada Allah Ta'ala kan. Bila dicabutkan akan suaranya, dicabutkan akan penglihatannya. Penglihatan paling kurang kelihatan kerana rabun dekat umpamanya kan. Coba ujian betul-betul kan. Demikianlah, kita jangan ujub. Semua itu adalah milik Allah, Allah yang melimpahkan, Allah bagi kepada kita. Kita jangan heran diri. Kita nak heran kita kepada Allah Ta'ala, Masya Allah, Subhanallah, Allah ciptakan langit, bumi dan sebagainya. Demikian juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan kita semuanya Allah Ta'ala yang menjadikannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan ia kamu dan Allah Ta'ala Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Mana Allah cipta kita, Allah cipta akan amalan kita, tempat bekerja kita dan sebagainya. Ini surah As-Saffat ayat 96. Dan firman-Nya lagi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahwasanya menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Semua kehendak Allah Ta'ala, semua ciptaan Allah. Surah Al-Insan ayat 30. Maka seyogia bagi yang berakal bahawa Allah Ta'ala ujub selama-lamanya dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya, kerana mengurniakan ia akan baginya akan ilmu dan juga akal, memberi petunjuk ia baginya kepada ibadah dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Bagi ilham, bagi usaha dan menegak Allah Ta'ala akan setengah manusia pada ilmu dan akal dan petunjuk dengan semata-mata keadilan dan hendaklah takut yang akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat tersebut daripadanya. Ini kita takut dicabut suara, dicabut mata, dicabut suara, kecantikan dan sebagainya. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu dibagi ada istidraj atasnya, sebagaimana firman Ta'ala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat di atas jalan istidraj, hingga apabila sukacita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan, akan mereka itu menyiksa Allah Ta'ala, akan mereka dengan terkejut. Bagi contoh, kita raya kurban kan, kita bagi makan, kita bagi daun yang segar, kita bagi kulit pisang kepada kambing kita, kibas kita, lembu kita nak sembelih kan. Padahal esok nak sembelih kan. Jadi kita bagi banyak, bagi air dan sebagainya sekarang ini. Padahal ini adalah pura-pura je kita. Padahal kita nak sembelih dia bukan nak dia boleh hidup lama, bukan dia nak boleh naik badan gemuk dan sebagainya. Padahal kita bagi makan banyak ni sebagai bodek supaya dia tak lari, tak meronta-ronta, dan besok kita nak sembelih. Itu dia kan. Dengan tiba-tiba dah sembelih kan. Itu dia terkejut. Masa sehari aja bagi makan banyak, kadang berhari-hari tuannya pun tak bagi makan kan. Walhal kita nak ambil dia, nak potong dia, nak masak dia dan sebagainya. Ini contoh istidraj. Sesuatu diberi yang luar biasa, sebenarnya bukan rahmat, tetapi nak menurunkan ujian kepadanya. Firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Selagi kamu ambil mereka itu sedikit-sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka, itu akan dia.
tanpa diketahui dah dicabut. Tengah kaya, tengah menikmati dan sebagainya, tidur kejap, lepas tu dah dicabut nyawa kan. Walhal belum wasiat sana sini, belum bagi akan harta sana sini dan sebagainya dah dicabut kan. Itulah dia, kita kena ada planning dalam hidup, kena ada ilmu, kena ada akal, kena gunakan syariat dan sebagainya. Makna istijraj itu menghampirkan kepada siksa Allah Ta'ala dengan diberi tangguh masanya, seperti mereka yang dah menangkap ayam. Diberi tangguh. Tangkap ayam, kemudian sebenarnya dikurung sekejap, lepas tu disembelih. Sekejap saja. Itu dia tuan-tuan. Wallahu a'lam. Habis ada soalan tuan-tuan sebelum kita masuk bab ke-10 tentang riak pula. Ada soalan? Boleh komen di sini. Jelas soalan jelas pengajian Ustaz ataupun carahan Ustaz. 18 orang ini boleh komen jelas suara. Jelas ya? Alhamdulillah. Okay. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan? Assalamualaikum. Nak tanya Ustaz? Boleh. Tajuk yang Ustaz bincang ni dia dalam hadis ke berapa Ustaz? Kita muka surat tadi surat 142. 142. Sekarang kita nak 21 masuk surat 145. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Sekarang bab yang ke-10 pada menyatakan riak. So, pastikan sahabat-sahabat yang lain, kalau yang baru masuk, terus bagi tahu sekarang kita muka surat 145. Bab yang ke-10 pada menyatakan riak. Boleh kita teruskan ya? Ketahui olehmu, ketahui olehmu bahwasanya riak itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan, atau mendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat riak seperti harta dan puji. Dan bahwasanya riak itu kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma' ulama. Dinamakan dia syirik yang kecil. Riak syirik, tapi syirik yang tersembunyi. Syirik yang khafi. Bukan syirik macam menyembah patung berhala, itu syirik kabir, syirik akbar disebut. Tapi riak ni kan membesarkan diri, heran diri, banyak ibadah itu tadi mujub. Ni riak ni menunjukkan, memperlihatkan amalan kita kepada orang lain. Yang ujub kita tak perlihatkan, cuma heran diri dalaman. Berbeza dengan riak. Riak kita tunjukkan kepada orang bahawa akulah yang pandai, akulah yang hebat, akulah yang handsome, akulah yang kaya, akulah dah segala memperlihatkan dan memperkatakan. Asal ra'a lihat. Riak memperlihatkan. Itu dia. Okay, Jadi, dan bahwasanya riak itu kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma' para ulama, dinamakan dengan syirik yang kecil. Mana dalil telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Maka bermula wadi, yakni lembah yang di dalam api neraka Jahannam, itu bagi sekalian orang yang salat. Wail ni lembah. Ada orang bagi makna neraka wail, tapi lembah. Lembah yang berada dalam api neraka. Neraka sakar tu, neraka sakar. Mereka yang tak salat dalam neraka sakar. Tapi sebelum neraka sakar ada satu lembah. Lembah yang diberikan kepada lembah menuju ke neraka sakar itu, nama dia wail. Diberi kepada siapa? Kepada orang salat. Orang salat dapat lorong ke neraka itu. Sebab apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dalam salat.
Jadi macam tak salat, lalai. Ya. Bagaimana lalai? Ya. Ya. Lalai iaitu oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Ya. Apa maksudnya? Kerana salat yang sempurna ialah tiang agama. Yang dengan ketiadaannya, segala amal ibadah yang lain akan menjadi sia-sia disebabkan tidak ada asasnya. Dalam satu hadis diterangkan bahawa perkara yang mula-mula ditanya dan dihisap pada hari kiamat dan amal seseorang yang berhubung dengan hak Tuhan ialah salat. Jika diberti salatnya sempurna, maka segala yang lain diringankan hisap. Kalau tidak, maka beratlah hisapnya. Itulah disebut dalam hadis yang lain. Ya. Awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salat. Amalan awal-awal dihisap selepas kita iman dan Islam adalah bab amalan kita ialah salat. Salat beres, semuanya beres. Macam kita memandu ni. Kalau kereta kita ditembak oleh polis dekat nombor pendaftaran, ini orang ni ada insurans kan. Dah bayar insurans, automatik ada road tax. Kalau ada pemeriksaan, roadblock, ditengok kereta kita beres. Agak-agak diminta tak lesen. Tak minta lesen, tak minta IC, tak minta apa-apa. Jalan lurus. Sebab asasnya berada maka dalam roadblock kita pada hari akhirat nanti tu, tuan. Di Siratul Mustaqim tu. Di dalam perjalanan sirat tu. Maka bila ditengok solat kita beres, yang lainnya beres. Artinya kita pastikan solat kita. Sebab solat memanglah mudah 5 minit. Tapi Allah nyatakan, wa innaha lakabiratun. Solat itu berat. Puasa kita boleh tahan lapar, tak makan, tak minum 13 jam, 12 jam. Tapi solat yang 12 minit, 10 minit pun kadang berat. Subuh. Berat kan? Anak kita kadang berat. Itu dah sebut berat. Siapa yang tak berat? Innaha lakabiratun illa alal khashin. Orang yang khusyuk, orang tawadu, orang yang takut pada Allah Ta'ala. Bagi dia tak berat. So nak bertemu kekasih. Kalau kita lapar, mesti nak makan. Jasad kita lapar kan? Tapi kalau roh kita lapar, mesti nak makan juga. Maka makanan kepada roh adalah salat, ibadah, zikir. Itu dia. Nah, mudah. Jadi salat adalah pemeriksaan pertama. Ya. Beres yang lain. Ya. Ini surah Al-Ma'un ayat yang ke-40, ayat yang ke-4 dan ayat ke-6. Ya. Jadi keadaan riak ialah tiap-tiap amalan ibadah yang dikerjakan bukan kerana Allah. Tengok nota kaki 18 ya. Keadaan riak ialah tiap-tiap amalan ibadah yang dikerjakan bukan kerana Allah, bahkan kerana sesuatu tujuan yang lain. Dalam satu hadis Nabi bersabda, maksudnya sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takuti terhadap kamu ialah perbuatan syirik yang kecil. Sahabat baginda bertanya, apa syirik kecil ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu ialah perbuatan riak. Pada hari kiamat, sabda baginda lagi, Allah Ta'ala berfirman kepada ia membalas amalan hambanya, pergilah kamu, wahai orang-orang riak, kepada orang yang kerananya kamu mengerjakan amal dan mintalah kepada mereka balasan amal kamu. Itu dia orang yang riak ni, kerana menunjukkan kepada orang, nanti kamu minta balasan orang yang kamu perlihatkan. Ini bahaya kan? Allah tak bagi balasan, tak bagi ganjaran sebab kamu nak menunjukkan reward pujian kepada orang lain masa di dunia buat amal. Buat salat, buat tahajud, dirakam, buat umrah, buat buat puasa, dirakam, iftar penuh ramai-ramai, dia tolong bagikan pula iftar dan sebagainya kan. Kalau tak dirakam, kalau tak dibagi dalam TikTok dan sebagainya, dia pun tak buat kan. Itu tak boleh. Adapun orang yang saja rakam tu jadi contoh, itu tak apa. Bukan dia yang berkehendak macam tu. Ya. Itu nak bezakan ya. Dan sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar wa huwa ar-riya'u yaqulullahu yawmal qiyamah lil mura'ina idza jazallahu an-nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jazaan. Bahwasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu ialah syirik yang kecil dan iaitu riak. Berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat bagi sekalian yang riak, apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka, pergilah kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadah kerana mereka. Kerana mereka itu di dalam dunia. Tilik oleh kamu, adakah mendapat kamu pada sisi mereka akan balasan? Itu dia.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad menunjukkan bahawa kalau kita tunjuk kepada orang, ya, maka tak dapat pahala daripada Allah Ta'ala, tak dibagi ganjar daripada Allah Ta'ala, melainkan hari akhirat, ya, panggil orang yang kita tunjuk-tunjuk amalan kita. Ya. Jadi tak payah kita pamerkan amalan kita, sembunyikan. Ya. Melainkan orang-orang yang ditugaskan, umpamanya media ataupun fotografer, dah tugas dia untuk membuat liputan, tujuannya untuk diambil iktibar contoh oleh orang lain, bukan orang yang beramal itu sendiri yang sengaja untuk menunjukkan dan niatnya supaya dia glamour, supaya dia ramai followers dan lain sebagainya. Maka berhati-hati dalam bab media sosial juga ni. Pastikan nawaitu niat dengan betul. Jangan sampai jatuh ke dalam riya. Artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadah kamu, maka tiada faedah bagi riya itu, bahkan kamu rugi dengan penat sahaja, tiada mendapat pahala. Dan sabda baginda, innallah harramal jannah ala kulli mura'in. Ini lagi. Bukan saja tak dapat ganjaran, malah hadis ini bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan akan syurga bagi tiap-tiap orang yang riak. Haram masuk syurga pula. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua. Jaga-jaga ya. Apalagi yang kita banyak bagi. Jangan sampai kita nanti jatuh ke dalam riak senyap-senyap. Itulah kenapa dalam bab sedekah disebut la tubiru sadaqat bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan akan amal kamu dengan apa? Bil manni, dengan suka menyebut-nyebut akan amalan itu, wal adha, dan menyakitkan orang menerimanya dalam bab sedekah. Contohnya kan jangan dikendaki mengharamkan itu ialah menegahkan ia tiada memberi, ia akan dia. Mana haram ini tidak mendapat apa-apa, menegah daripada dapat pahala orang riaan. Dan sabdanya, rihul jannah yujadu min masirati 500 amin wala yajiduha man talabat dunya bi'amalil akhirah. Bermula bau syurga itu dicium akan dia daripada perjalanan 500 tahun, dan tiada mencium akan dia oleh mereka yang menuntut dunia dengan amal akhirat. Itulah. Jangan salah guna akan agama ni. Jangan menopeng agama, jangan menggunakan agama. Itu dia. Dalam arti kata menyalahgunakan agama. Sedangkan kita gunakan dulu dapat dunia, kita dah cerita, cinta dunia adalah merupakan punca dalam semua kesilapan, kesalahan, kata ulama kan, Hasan Basri. Oleh kerana itu, kita jadikan dunia ini tempat beramal, tempat bercocok tanam, memetik hasil hari akhirat. Itu dia. Jadikan dunia ini adalah tempat beramal akhirat, tempat kita akan menuai, memetik hasilnya. Ini penting. Oleh kerana itu, jangan riak supaya dapat hasilnya, dapat amalannya. Kalau riak, nanti hari akhirat tak ada apa. Bukan sekadar tak ada apa, masuk neraka pula. Alhamdulillah. Dan kata olehmu bahwasanya riak itu ada 6 jenis. Rupanya ada 6 jenis riak ini. Yang pertama, riak dengan tubuh badan, seperti menzahirkan ia akan kurus, pucat badannya supaya disangka akan dia mengerjakan ibadah pada malamnya dan puasa pada siang harinya. Menunjukkan kurus, pucat badannya, badan, mulut pun kerana tak makan bau busuk dan sebagainya, nak menunjukkan ini riak dengan tubuh badan, menzahirkan akan kurus, pucat. Jangan, kita kena ceria. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik dan mencintai orang-orang yang cantik. Dan Allah mencintai orang yang kuat, orang beriman yang kuat. Al-mu'min al-qawi khairun wa habibun minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat, yang hebat, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang yang mukmin tapi dhaif, kurus, pucat. Kita kena gagah biar musuh takut kita. Itu riak yang pertama, dia dengan tubuh badan. Yang kedua, riak dengan kelakuan, seperti menundukkan kepala, memejamkan mata supaya disangka akan dia memikirkan kelakuan akhirat. Duduk dengan orang macam mengantuk, macam tu konon-konon apa, tawadu. Jangan. Itu mengantuk namanya. Itu jahil namanya. Kena gagah. Itu dia.
Itulah kenapa Nabi pakai stokin. Gagah. Bukan pakai selipar buruk kan. Malah Nabi tak bagi pakai selipar yang putus satu. Tak boleh. Konon nak tunjuk tawaduk. Tengok-tengok naik Mercedes. Bukan macam tu. Dia naik kereta yang boleh gah di jalan raya dalam arti kata untuk memudahkan kita pergi program. Itu dia kan. Kena ada duit. Supaya dengan ia kita boleh sampai ke masjid, boleh sampai ke umrah, boleh sampai haji, boleh sampai tempat-tempat pengajian, ke Mesir, ke Maghribi dan sebagainya kan. Kan perlu kepada duit dan sebagainya. Dan perlu kepada kegagahan belajar supaya kita dapat menikmati dan menambahkan ilmu dalam akal kita. Kalau kita kaku beku macam mana tengah mengaji, mengantuk, tak dengar apa yang ustaz dan tuan guru ajar. Itu dia kan. Bukan sini tempat lain. Jangan mengantuk, jangan macam kusyuk aja. Rupanya dia buka handphone aja, lepas tu dia berdengkur. Jangan, bukan sini tempat lain. Itu dia tuan. Jadi riak yang kedua, kelakuan. Menundukkan kepala, konon-konon pejam mata. Jangan. Itu mengantuk namanya. Yang ketiga, riak dengan pakaian. Seperti memakai ia akan kain yang keras-keras. Yang bertampung-tampung supaya disangka akan dia daripada ahli tasawuf. Pakai baju buruk. Dia ingat tawaduk rupanya riak. Tak boleh. Pakai baju biasa-biasalah. Yang mudah kita beribadah, mudah kita buruk dan sebagainya. Jangan sampai yang sempit, yang singkat. Bila rukuk dah nampak aurat, nampak belakang. Itu dia kan. Masa sujud, meletup pula baju dan seluar tu kan, nampak aurat. Jangan. Jangan yang sempit, jangan sampai menunjukkan yang keras-keras, menyebabkan orang sebelah pula pelik kan. Jangan buat yang pelik-pelik. Biasa-biasa. Nabi pakai jubah, Nabi pakai serban dah. Tak ada serban paling kurang pakai kopiah dah. Yang keempat, riak dengan perkataan seperti riak yang berpidato dan memberi nasihat dengan Al-Quran dan hadis dan perkataan salaf serta sunyi hati daripada ikhlas dan benar. Dan seperti menggerakkan bibir dengan zikir di hadapan orang lain. Kemarin di hadapan orang, subhanallah, alhamdulillah. Bila seorang tak pernah pun keluar kalimat itu. Hanya nak tunjuk dengan orang konon dia apa. Konon dia orang yang ikhlas. Orang yang banyak zikir. Padahal zikir 3 kali je depan orang. Okay. Itu dia tuan. Jangan pidato berapi-api. Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah. Kita pernah ikut salafus saleh. Dari belakang, pergi isap rokok ke. Pergi tuduh orang, pergi komplain orang, buruk-burukan orang, madu domba orang dan sebagainya. Ini apa dia? Adakah Al-Quran sunnah yang dia war-warkan itu menyuruh mengumpat orang, mencaci orang? Apalagi membida'ahkan orang. Itu dia. Kan bid'ah itu kembali kepadanya. Ini contohnya. Itu riak dengan perkataan. Yang kelima, riak dengan pekerjaan seperti memanjangkan berdiri dan rukuk dan sujud dalam solat di hadapan orang lain. Dia pun kembali khusyuk atau wadu. Tapi bila seorang laju je. Fatihah pun Fatihah Express. Baca Cik Inna Atayna Kulhu je. Itu dia. Itu dia kena hati-hati itu tuan. Itu dia yang kelima. Riak yang terakhir, yang keenam apa dia? Riak dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Ramai followers konon-kononnya. Maka sekalian demikian itu haram, bahkan dosa besar. Adapun untuk pangkat pada hati manusia dan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat, maka tiada haram seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus dan dengan ilmu hisab dan dengan ilmu kebomohan, bahkan adalah ia harus selama tiada padanya tipu daya dan takbur dan umpamanya bahwasanya riak yang lebih besar dalam bab kita nak pakai baju, umpamanya baju-baju seragam, kena pakailah polis ke baju bunga puasa dan sebagainya supaya meyakinkan orang bila kita tangkap orang yang khalwat dan sebagainya, ataupun kita tangkap orang yang berdua-duaan yang khalwat dan sebagainya, orang yang minum arak, biar kita ada buat puasa. Kita kena pakailah baju buat puasa. Kita sebagai mutawif pada satu-satu umpamanya kan satu-satu syarikat kena pakailah, berbeza bahawa kita menunjukkan bahawa membawa akan image syarikat tersebut. Itu tak apa. Bukan menunjukkan riak. Jangan silap faham. Itu dia.
ia harus selamat tiada pada yang tipu dan takbur. Ya. Dan seumpama dengannya ya. Dan bahwasanya riak yang lebih besar ada 3. Yang pertama, riak munafik dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir, maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata. Syirik yang nyata. Dahsyat. Riaknya orang munafik. Tapi dalam hatinya kafir. Ini seumpama Abdullah bin Ubay kan. Dibuat masjid yang lain. Di samping masjid Nabi. Ya. Karena nak menghalang orang datang kepada masjid Nabi. Yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib seperti mereka yang salat zuhur di hadapan orang lain. Dan jika ia bersunyi seorang diri, dia tidak sembahyang. Itu dia. Ini bahaya. Ini lebih besar akibatnya daripada syirik yang jelas. Yang ketiga iaitu yang lebih kecil, bahwasanya tiada riak ia dengan fardu, bahkan riak ia dengan ibadah yang sunat. Ini kecil dibanding yang tadi ya. Iaitu lebih kecil pada riak yang tadi dengan fardu. Iaitu riak dalam ibadah sunat. Dan apabila ada yang pada tempat yang sunyi, ini dia tidak mengerjakan akan ibadah sunat tersebut. Depan orang bukan main khusyuk dulu, apalagi depan bos supaya dapat naik gaji. Kan? Jangan buat macam tu ya. Dan ketahui olehmu bahwasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebabnya, itu 3 perkara. Apa dia? Kasih akan dipuji. Itu riak. Nak menunjukkan bahawa ciri-ciri riak ini kasih sangat untuk dipuji. Kemudian takut sangat dicela. Kemudian ketiga, loba akan umpama harta. Apapun kasih akan dipuji, maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh banyak dalam peperangan supaya dikatakan akan dia orang yang berani, yang wira, hero. Itu dia. Bahaya kan? Supaya dipuji, dapat title, pahlawan dan sebagainya. Ya. Dan ubatnya sebarang yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih akan kembangan itu, iaitu bahawa mengetahui akan bahwasanya puji itu kesempurnaan yang diwahamkan saja, tiada kesempatan yang sebenar, maka tiada ada faedah baginya, bahkan rugi semata-mata. Dan lagi ubatnya bahawa mengetahui akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat dan siksaannya, itu ubatnya. Bila suka dipuji, bermakna orang itu ubatnya apa dia? Kita takut dicerca oleh Allah Ta'ala dan disiksa. Mana dengan ilmu. Takut disiksa bermakna ubat kepada orang yang suka dipuji. Takut nanti Allah siksa. Itu dia. Diriwayatkan bahwasanya orang yang riak itu diseru akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama. Ya murai, ya ghawi, ya fajir, ya khasir, izhab fakhudh ajraka mimman amilat lahu fala ajra laka indana. Hai orang yang riak, hai orang yang sesat, hai orang yang jahat, hai orang yang rugi, pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kenanya, maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Itu dia, ya. Maka apabila mengetahui akan siksa Allah Ta'ala dan cercanya kerana riak itu, niscaya mudah atasnya meninggalkan riak kerana suka dipuji manusia, seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu, maka mudah atasnya meninggalkan air madu itu. Persalahan mereka tiada mengetahui akan racun yang di dalamnya, maka tertipu ia akan meminum ia akan dia, maka binasalah ia. Itu dia nak menunjukkan bahawa kita kena hati-hati. Ya. Apabila kita mengetahui akan siksa, maka kita tak akan buat riak. Seumpama kita dah mengetahui, itu dah perlu ada ilmu. Walaupun nampak madu tapi ada racun, pasti kita tak akan minum. Ya. Itu dah kena ada ilmu supaya kita tahu mengenal mana benar, mana betul, ya. Mana racun, mana madu. Ya. Kita dah tentu kenapa orang menyanyi itu. Racun di tangan kananmu, kan? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan diberikan kepadaku. Sajalah. Itu tuan. Jadi tambah lagi menetapkan ia dalam hati akan bahwasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan siksa Allah Ta'ala. Dia akan bahwasanya suka manusia itu tujuan yang tiada bisa didapati. Dan barang siapa menuntut
kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, nescaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Ha. Nak cari kekasih dan cinta manusia dengan cara murka Allah Ta'ala. Ini Allah akan murka. Adapun sebab riak yang kedua tadi, maka ia takut dicela manusia. Maka ubatnya bahawa menetapkan ia di dalam hatinya akan bahwasanya cela mereka itu tiada memberi mudarat ia akan dia jika ada ia yang dipuji pada sisi Allah Ta'ala. Dan menetapkan ia dalam hatinya akan bahwasanya tiada mengejarkan ia akan riak yang sebab bagi murka Allah Ta'ala kerana takut akan cela makhluk yang tiada memberi mudarat. Dan memada akan dia oleh bahwasanya manusia jika mereka itu akan ada riak yang di dalam hati yang niscaya benci mereka itu akan dia, dan bahwasanya riaknya itu tak dapat tiada nyata ya bagi manusia sama ada segera ataupun lambat, maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia niscaya. Dan jika ada yang mengerjakan ibadah dengan ikhlas, insya Allah Ta'ala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia, maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Ta'ala akan dia, maka mendapat ia akan dua puji, puji Allah dan puji makhluk. Ini orang yang ikhlas. Orang yang tidak pun mengharapkan bantuan rakaman dan sebagainya, tapi dirakam itu menjadi contoh teladan berondai. Dia pun tak suruh orang dan juga fotografer, media dan sebagainya menyebarkan akan ucapannya. Dia tak pernah pun meminta tiba-tiba menyentuh perubahan sehingga orang yang buat silap yang akan bertobat. Maka dia dapat pahala, mendapat ganjaran pada Allah Ta'ala dan juga mendapat pujian pada makhluk. Ini tidak apa. Adapun sebab yang ketiga bagi riak itu, maka itu adalah tamak. Dan ubatnya bahwasanya mengetahui akan bahwasanya barang yang tamak itu akan dia seperti harta benda pekerjaan dan diwahamkan saja. Tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun riak ia. Dan luput redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya itu. Pekerjaan yang tetap yang diyakini bahwasanya mereka yang tamak pada makhluk tiada sunyi daripada kehinaan. Dan barang siapa meninggalkan akan tamak pada makhluk yang memberikan dia oleh Allah Ta'ala daripada sisinya, maka apabila menghadirkan ia di dalam hatinya akan nikmat syurga dan mengetahui ia akan bahwasanya luput ia dengan sebab riak, ini saya berpaling oleh hatinya kepada makhluk dan melimpahkan atasnya oleh cahaya ikhlas dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya. Itu dia. Jadi jangan kita buat sesuatu dengan tamak, tetapi ubatnya kita buat itu kerana mengharap redha Allah, ikhlas. Maka orang yang macam itu mendapat taufik. Dan kata olehmu akan bahwasanya setengah pada ubat yang menegah pada datang riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadah dengan seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Jadi supaya orang tak puji lagi. Kita tamak nak buat ibadah tapi tak ada ujub dan tak ada memperlihatkan kepada orang. Itulah kenapa baginda nak buat sunat, Nabi balik ke rumah supaya sahabat tak tengok. Walaupun ada juga sahabat tengok, nak tahu apa Nabi buat selepas zuhur. Supaya ada ba'diyah, ada qabliyah, tapi Nabi buat di rumah. Tak menunjukkan di masjid. Takut nanti orang puji. Takut nanti ada tersilap niat. Takut riak. Itu dia. Maka orang yang dekat rumah. Kita ambil kesimpulan, orang yang dekat rumah dengan masjid bolehlah salat sunat di rumah. Tapi yang jauh takut nanti terketut daripada tak buat apa-apa, lebih baik buat, tapi jangan niat menunjukkan kepada orang. Tetapi kita ingat inilah amalan Rasulullah, qabliyah, ba'diyah, rawatib, ini adalah sunnah Rasulullah, tak niat pun menunjukkan kepada orang. Ini bagus. Allah akan bagi taufik juga. Dan bahwasanya harus menzahirkan akan ibadah supaya mengikut akan dia oleh manusia, supaya menggemarkan akan mereka dengan syarat bahawa dia ikhlas dan jauh pada riak. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Jadi yang dosa pun kena sembunyikan. Jangan depan-depan orang ramai, berani sangat, tak rasa malu. Bab ibadah sunat macam itu kita sembunyikan. Tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuannya supaya jangan dietikadkan akan dia fasik. Adapun jika menyembunyikan dia akan maksiat supaya dikatakan akan dia orang yang soleh, maka dia tiada harus. Dan adapun meninggalkan taat kerana takut akan riak, maka dia tiada diharuskan akan dia juga. Bahkan adalah dia masuk dalam riak.
meninggalkan taat kerana takut riak. Nanti kalau kita salah dia nanti orang cakap. Tak. Sedangkan kalau balik rumah, dalam perjalanan dia dah makan, dah kentut, kerana dah hilang wuduk dan sebagainya. Maka kita buat, kalau boleh pun kita carilah tiang-tiang supaya orang tak nampak sangat. Jangan pula nanti nak solat apa? Nak solat pak dia, di sejadah imam pula. Nampak sangat. Nunjuk-nunjuk nanti, jangan. Tapi kita saja buat kerana ini adalah melakukan amalan sunnah yang dibuat oleh Nabi, tak ada niat nak tunjuk dengan orang. Berkata Al-Fudail rahimahullah ta'ala, ar-riya'u tarkul amal khawfan minar riya'. Bermula riya' itu meninggalkan akan amal ibadah kerana takut dia akan riya'. Maknanya meninggalkan tak beramal sama sekali, itu puji riya'. Kerana kita meninggalkan sunnah Nabi. Berani pula kita meninggalkan sunnah Nabi, itu lagi disebut riya'. Bahkan adalah mengajarkan ia akan ibadah dan bersungguh-sungguh ia akan menolak akan riya' itu. Kita buat ibadah dan menolak dalam hati kita, niat kita, keikhlasan kita, tolak bahawa aku buat ini semata-mata perintah Allah dan aku rumah pun jauh, apalagi di ofis kita berjalan 30 km. Takkan nak balik rumah. Dah habis masa. Ini dia. Artinya jangan niat kita menunjuk kepada orang. Dan jika jatuh dengan riak, maka adalah ia bertaubat kepada dengan bersegera. Taubat dengan segera, ya. Itulah dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, supaya kita dapat memastikan hidup kita dalam keadaan ikhlas kepada Allah Taala. Dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidak diperintahkan kepada kamu untuk melakukan ibadah melainkan ikhlas kerana Allah semata-mata. Dia ada soalan di sini sampai sini tuan-tuan. Dan ada juga seorang bagi tahu, boleh faham ke yang Ustaz baca? Kalau ada soalan silakan. Boleh minum-minum sambil santai-santai aja. Ada air di depan, boleh minum. Ustaz pun minum. Silakan tuan-tuan kalau ada bertanya. Ada soalan? Jelas. Okey, baik. Okey, ini ada bab kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Ini ada satu muka surat saja. Kita baca ini ya. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Ketahui olehmu bahwasanya perangai yang dipuji itu banyak, dan menyebut oleh hamba di sini akan 10 perkara kerana mengikut akan Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in. Apa dia 10 perkara yang dipuji? Yang pertama, taubat pada segala dosa. Yang kedua, takut akan Allah Ta'ala. Yang ketiga, zuhud. Apa maksud zuhud? Artinya benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Yang ke-8, kasih akan Allah Ta'ala. Yang ke-9, reda dengan kata Allah Ta'ala. Yang ke-10, mengingati akan mati. Dan selagi akan hamba sebut semuanya ini dengan tafsir dalam 10 bab. Ini penting. 10 bab ini akan dihuraikan dengan tafsir tentang sifat-sifat apa dan perangai yang dipuji. Ini sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang dipuji seperti mana disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada, dalam Mukhtasar ada, Mukhtasar Ihya Ulumuddin ya. Yang Ustaz mengajar surau-surau, biasa kuliah maghrib, tadi kuliah subuh pun dah ajar kitab Ihya Ulumuddin di KL ya. Jadi 10 bab ini akan dihuraikan secara detail dan juga dengan huraian yang mantap nanti ya. Jadi bab pertama tentang taubat nanti akan dihuraikan apa makna taubat, apa dalil taubat, kenapa kita kena bertaubat dan lain sebagainya. Ini penting untuk memastikan supaya kita mengetahui betapa sifat yang terpuji, sifat yang dipuji,
yang mahmudah ini perlu ada dalam diri kita untuk memberikan benteng dalam menghalangi suasana yang begitu mengancam di luar sana. Ujian dengan media sosial, ujian dengan berbagai kemaksiatan dan sebagainya, maka pastikan ada sifat mahmudah dalam diri kita ke 10-10 ini supaya kita selamat. Itu dia. Jadi terima kasih di atas perkongsian kerana Ustaz di sini kena ambil cucu ni di pentas ni tengah nak turun. Ya, mohon ampun dan maaf di atas perkongsian kita lebih dan kurang. Kita akan bertemu kembali selepas ini insya-Allah supaya kita dapat sentiasa berinteraksi dalam ingat mengasihi nasihat menasihati, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita bertemu bulan depan ada panjang, walaupun mungkin Ustaz di Jeddah ke dan sebagainya, insya-Allah macam hari itu kan. Boleh saja, yang penting kita akan bagi tahu nanti sesuai seperti mana biasa jam 9 pagi hari Ahad minggu pertama, ya. Jadi semoga diberkati Allah Taala. Doakan Ustaz, kalau nak kirim doa nanti WhatsApp Ustaz, ya. Ada nombor Ustaz kan? 01623833. Nak minta doa apa? Ustaz akan pergi umrah 24 hari bulan ini. 21 hari lagi lah. Hari ini 2 bulan. 22 hari lagi lah, ya. Okey. Jadi terima kasih. Ya, perkongsian, mohon maaf di atas kesilapan kekurangan. Okey. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan, seminit dua kalau ada soalan. Ustaz, nombor telefon ni sekali Ustaz. 016 Ha? 278 3653. 36, Ustaz, 36 apa? 36? 016 Ya. 278 Ya. 3653. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Minta dengan hati, dengan urus setia. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah. Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Waqina fid din wa alina ta'wil Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la turfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Yassir umrana wa yassir jahabana ila Makkah mukarramah wa ila ziyarati nabiyyika Muhammad sallallahu fi Madinatul Munawwarah. Allahumma salli umrana fi jahabina wa ruju'ina wa fi a'mali arkanina wa awjabina ya karim ya arhamar rahimin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallah. Ya, amin.